Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula hadis kita. Dan sebelum saya nak sambung, saya nak sebut beberapa perkara, iaitu seperti mana yang selalu kita ingatkan diri kita dan semua sahabat-sahabat, ialah mengapa kita belajar agama ni. Kita belajar agama kerana kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan ilmu yang kita pelajari. Kita tak pelajari kerana trend zaman sekarang orang pergi kuliah, tapi kita pelajari kerana kita nak supaya Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu. Dan kita pergi belajar macam-macam. Kita cari yang mana yang lebih dekat, mudah-mudahan Allah taala tunjukkan kita jalan ilmu. Kerana manusia yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat dalam Al-Quran, bukanlah orang-orang yang mereka itu tak nak taat kepada Tuhan. Yang syirikkan Allah ni ramai yang nak taat ke Tuhan, tetapi oleh kerana mereka tidak memilih jalan ilmu yang benar daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW, mereka akhirnya telah melakukan syirik di dalam kehendak melakukan taat. Sebab itu Al-Quran sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulm, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ayat ni Allah sebut setelah Nabi Ibrahim respon kepada pemerintah di zamannya. Dalam riwayat Israiliyat disebut namanya Namrud. Respon kepada pemerintah di zamannya, bahawasanya orang yang selamat, yang akan mendapat kedamaian di sisi Allah, bila Allah tanya fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun, antara dua pihak ni siapakah yang berhak mendapat keamanan dalam jiwa mereka, keamanan di sisi Allah Azza wa Jal, jika mereka itu benar-benar mengetahui. Kemudian Allah jawab alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, orang-orang yang beriman, ni dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan zulm, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itulah bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, mereka itu yang mendapat petunjuk. Para sahabat bila dengar ayat ini, para sahabat susah hati, sebab setiap orang merasa mereka ada terlibat dengan kezaliman. Quran kata orang yang selamat ialah orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nabi SAW tolong tafsirkan untuk para sahabat apa maksud zalim. Maksudnya Nabi bagi tahu, dengar tak apa yang al-abdus salih, hamba Allah yang salih, iaitu Luqman, sebut dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling yang sangat besar.
Maka maksud beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keselamatan. Bila kita tengok ayat ni, kita tahu satu perkara, bahawasanya yang tak selamat siapa? Yang tak selamat orang yang beriman tetapi mencampurkan iman dengan syirik. Bukan dia tak beriman langsung. Allah kata yang selamat ialah yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang yang beriman yang tak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik. Ulaika lahumul amn. Mereka itulah bagi mereka keamanan. Jadi yang tak selamat siapa? Yang beriman tapi mencampurkan iman dengan syirik. Ini menunjukkan bahawasanya Allah memberi isyarat yang lakukan syirik ni bukan jenis tak beriman, bukan jenis tak percaya pada Allah, percaya pada Allah, tapi dia nak buat sampingan di sisi Allah. Dia tak puas doa pada Allah terus, dia nak kena cari tu wali. Tu point nak pergi. Dia rasa tak cukup. Allah wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Tuhan yang lebih dekat daripada tuhat tengkok dia ni, dia rasa tak boleh kita dengan Tuhan ni. Nak kena pergi kok jalan tu, kok jalan syekh tu. Nak dapat redha Tuhan. Ya Allah suruh doa terus pun tak jadi. Ambil selipar buat atas kepala pula sekarang. Muhammad Abdu dia kata, kamu tengok siapa yang bercakap agama kepada kamu. Jika sekira in kana hadzal rajul dinuhu dukana fala tamudda yadayka ilaihi illa bisikin fa innahu lis. Jikalah lelaki yang bercerang agama kepada kamu itu, agama dia tu kedai dia. Maksudnya dia berniaga dengan agama ni, dia buat bisnes dengan agama ni, dia untung dengan agama ni. Ada saja idea dia, jual gambar selipar, jual selipar, semuanya selipar Nabi, serban Nabi, ada saja. Yang sahabat pun sendiri dalam keadaan miskin tak jual gambar-gambar ni. Air Zam-Zam tawaf, Quraisy pun tawaf dah dulu. Macam-macam bisnes Quraisy fikir. Tak terfikir Quraisy nak buat air Zam-Zam tawaf, satu botol RM15.5. Artinya kata Muhammad Abdu, kamu tengok siapa yang cakap agama pada kamu. Jika dia yang bercakap agama tu kedai dia, maksud dia buat bisnes dengan agama ni, jangan kamu hulur tangan kamu kepada dia melainkan dengan pisau, kerana dia pencuri, potong tangan dia. Orang marah Abdu reformer pada zaman dia. Abdu kata pencuri, kerana dia berfikir bagaimana dia nak jual agama ni sehingga dia boleh buat bisnes. Yubi'una dinahu bi'aradin minad dunya qalil, kata Nabi. Jual agama dengan harga yang murah. Allah jadikan agama ni, subhanallah, inilah yang kata Islam. Mudah, yang paling mudah sekali ialah agama ini tidak mewujudkan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada confession dalam Islam. Siapa yang masuk Islam buat dosa, nak kena, Assalamualaikum Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, nak cerita saya ni Ustaz, dosa banyak, tolonglah bagi saya. Tak perlu, tak ada dalam Islam. Entah settle dengan Allah Ta'ala, entah minta ampun kat dia. Ustaz bukan boleh ampun.
Allah suruh kita tutup aib kita. Allah kata, Nabi kata, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang Muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Orang Muslim yang pertama, diri dia sendiri. Dia Muslim. Jangan buka. Tak perlu dia syekh. Maka menyebabkan tak ada siapa boleh ambil kesempatan. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak sesiapa yang ada di antara kita dan Tuhan. Dan kita pun tidak tahu siapa yang lebih baik hubungan dia dengan Tuhan. Maka Allah tak mau ada orang di tengah, kerana selalu akan mengundang kepada syirik. Maka manusia akan membesarkan manusia yang lain. Untuk itu, bukan tak boleh jumpa orang minta ustaz tolong doa, tak apalah, dia tolong doa, kita pun doa. Tapi kita tak perlu buat pengakuan, tak perlu pergi ke kubur wali untuk menyembah Tuhan. Sebab itu Quran kata, kita kena jelas. Orang kata, barangkali yang nak syirik ni kaki judi kot, yang nak syirik ni kaki main ekor kot. Dia orang barangkali buat dosa, mungkin dia tak syirik sebab dia tak penting apa, mungkin dia pun buat syirik jugalah. Tapi jangan kita salah faham. Quran cerita yang syirik ni yang beriman, tetapi campurkan iman dia dengan syirik. Tuan-tuan pergi ke Nizamuddin, bukan tempat tabligh tu, sebelah tempat dia ada kubur Syekh Tarikat Chisti. Time semayang penuh jemaah. Time doa, tak boleh nak doa ke Allah ni, kena pergi ke kubur tu, bawa bunga, bawa pewangi, titis atas tu. Bukan kata sekat ya Allah dengan berkat wali itu pun satu hal dah, walaupun ada khilaf dalam masalah itu, tetapi sembah terus kubur tu. Kalau tanya, yang tak setuju ni Wahabi ya, dia kata. Kesian, tak ada Wahabi apa. Yang tak setuju tu geng-geng Hanafi juga, Diubandi, geng Diubandi mereka tak setuju. Dia orang ni kata sebab kita siapa syekh, kita jauh dengan Allah, wali-wali ni dekat dengan Allah, kita doa Allah tak mau dengar sebab kita banyak maksiat, wali ni dekat. Ini jawapan mereka. Jawapan yang samalah Quraisy bagi kepada Nabi. Jawapan yang samalah orang dahulu bagi kepada para Nabi mereka. Apabila ditanya kenapa mereka sembah berhala mereka, maka kata mereka ni orang saleh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah mereka, kami nak suruh mereka pendekatkan kami dengan Allah saja. Sebab tu alhamdulillah, tak apa, semua orang pakat mengaji, bagus. Tapi mengaji saja, mengaji tu bagus, tapi tujuan mengaji itu ialah pertama yang paling besar ialah membersihkan iman daripada kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulm, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, akidah ini apabila bersih, dada kita lapang. Orang yang saya tengok, tak apalah, bukan nak hukum syirik kufur ke apa, tapi nak sebut manusia ni bila dia banyak sangat channel dia tak bulat kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam-macam, pakai serban besar, bubuh gambar Tok Syekh atas serban. Tok Syekh tu pun mati dah 2-3 hari ni. Ada orang kata saya, tapi ikut fatwa Malaysia, Jakim kata sesat. Tapi di Malaysia masuk cara meluas, ribu-ribu orang duk pi buah gambar dia.
Dulu saya pergi ke Penang, seorang tunjuk, dia kata saya, alhamdulillah sekarang iman meningkat. Sebab wah keluar dompet dia agama Tok Syekh. Anak kata kita sembah mana? Dia kata kita sembah Allah lah Ustaz. Habis itu saya kena bubuh nak bagi dekat sikit dengan Tuhan. Pasal dia orang dekat. Saya tak kata dia syirik, tapi saya kata kat dia, Syekh, otak yang sama orang yang berhala dalam rumah. Otak yang sama, sifir yang sama. Sebab itu bukan soal manusia mengaji, pakai manusia mungkin nak kepada Tuhan, nak beribadat kepada Tuhan, nak taat kepada Tuhan, nak beriman, tetapi campurkan iman mereka dengan kesyirikan. Sebab itu Nabi apabila datang, Nabi redefine, Nabi kembali memberikan takrif kepada apa maksud syirik. Kerana syirik ni bukan saja itu, syirik ni luas maksudnya. Sehingga sebab tu kita tahu Adi bin Hatim At-Ta'i, apabila dia mari jumpa Nabi, dia dulu Kristian, kemudian Nabi baca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai tuhan-tuhan yang selain daripada Allah. Dia Kristian dulu, dia kata ma'abaduhum. Dia kata sebenarnya dia Nabi kata orang Kristian tak semua padri, dia sembah Allah juga, dia tak semua padri. Nabi SAW dia kata ya Rasulullah ma'abaduhum. Rasulullah dia tak sembah. Nabi SAW kata ma'abaduhum. Nabi kata memang mereka tak sembah, tetapi Nabi kata walakin ahallu lahumul haram fa'ata'u wa harramu alaihimul halal fa'ata'uhum. Ya, kata Nabi, tapi mereka ni paharam benda yang Tuhan halalkan kepada mereka, mereka pahalal benda yang Tuhan haramkan pada mereka. Itu maksudnya. Dan pengikut pula taat, itu sama dengan makna sembah. Itu sama dengan makna sembah. Kita kata dalam hadis tak buat macam ni, tak, Tok Syekh saya buat. Kita ni hadis Nabi, Syekh saya lebih faham. Muhammad Abdul sekali lagi, masa tu dia dialog dengan orang fanatik mazhab. Yang ni bukan tajuk ni kan, tajuk fanatik mazhab ni, fanatik. Dia kata apa awak faham hadis ni? Dia alim, dia, hadis ni faham begini-begini. Dia kata pasal apa dah faham macam tu awak buat macam ni? Dia kata saya ikut yang apa yang dalam mazhab saya tulis, imam mazhab saya tulis. Kata Muhammad Abdul, Tuhan di akhir-akhirat tak tanya apa yang imam mazhab awak faham, dia tanya apa yang awak faham. Imam mazhab awak akan jawab dengan Tuhan, dan Tuhan akan, dia ada alasan dia. Tapi awak alasan apa? Awak faham macam ni, awak pergi buat macam ni. Kena agama suruh maksudnya responsible, dia bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dan ini penting di dalam Islam, penting. Sebab itu kita alhamdulillah, kita minta satu benda, kita doa Tuhan jangan syirik. Pagi-pagi kita Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an bima a'lamu wa a'udzubika min ma la a'lamu. Minta jauh daripada syirik apa yang kita tahu, dan minta lindung daripada apa yang a'udzubika, minta lindung daripada apa yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayhanu
wa jayhanu wa furatu wal nilu kullun min anhari jannah, rawahu Muslim. Sabda Nabi SAW maksudnya, Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil, kesemuanya daripada sungai-sungai syurga. Macam hadis ni Imam Nawawi dah masukkan ni, kita baca, kita bahas. Hadis ni jadi satu perbincangan panjang di kalangan para ulama. Pertama, Sayhan dan Jayhan ni, yang ni dua sungai yang ada di Syria, antara Rom, Itali masuk ke dia aliran dia banyak lah, tapi yang dia antara kawasan Rom, dulu dia Rom dan Antakya, dan dia kedua-duanya masih ada dalam Syria, masuk mengalir ke dalam Syria. Syria sekarang, Syria ni antara Syam ni kira bumi yang hebat lah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, fa'alaikum bisyam, kamu kalau apa-apa berlaku pergi ke Syam, pergi ke Syam. Okey, dua sungai ni dan juga Furat. Furat di mana? Furat juga di Iraq, dan dia memutuskan antara semenanjung Arab dengan jazirah. Kemudian Nil di mana? Mesir. Semua sungai ini daripada syurga. Macam mana nak faham hadis ni? Okey, ada beberapa golongan dalam faham hadis ni. Satu golongan dia faham secara literal. Literalis ni maksudnya zahiri, zahir. Dia kata daripada syurga mai ke dunia. Zaman dulu ni orang tak banyak mengembara. Benda tu kalau dia kata pun orang tak boleh nak kata apa, tak tahu nak kena barangkali orang nak kena pergi jalan kot tepi sungai sampai di ujung sungai nak tengok syurga tak mana. Al-Imam As-Suyuti antara orang yang tafsirkan macam ni, takwilkan begini. Tapi bila kita sebut literal, kita sebut pandangan yang zahiri, maksud dia tafsir selapis ya. Kita teringat kepada Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin Al-Andalusi di Andalus yang terkenal dengan mazhab zahiri. Tapi Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam kes hadis ni dia tak zahir. Dia kata no bukan tu makna dah. Kira dia duduk Andalus, tak dia canggih sikit. Dia kata no yang ni aku tak boleh, yang ni aku tak mau. Hak lain semua dia literal, yang ni dia tak mau. Yang ni dia kata makna dia ada makna simbolik, ada makna di sebalik. Okey, sebelum saya nak pergi apa tafsiran hak sebalik ni, saya nak cerita. Bila kita baca kitab-kitab dulu, kita akan tengok kadang-kadang mereka tafsir berdasarkan pengetahuan mereka. Sebahagian daripada pengetahuan mereka itu tidak begitu mendalam, terutama yang membabitkan sains dan seumpamanya. Ada ulama dulu sebut bumi ni macam lepeh. Kalau kita nak pakai semua hak dalam kitab, kita demam. Ada orang dia kata hak dalam kitab, kita siapa? Depa siapa? Depa alim, tapi depa insan. Bila ilmu berkembang, tafsiran itu salah lah. Kan? Di kalangan para fuqaha dulu kadang-kadang ada perbahasan yang kadang-kadang dalam Abu Hanifah dia ada bab dia panggil iftiradiyah, benda tak berlaku lagi tapi kita andaikan kok berlaku.
Tapi sebahagian daripada andaian yang dia andai tu, kita rasa tak mungkin boleh. Kalau dia andaikan macam mana nak sembahyang atas dia pergi ke bulan, macam betul. Akhirnya orang pergi ke bulan. Tapi kadang-kadang dia andaikan dalam kitab fiqh ni, sebut dah ni yang mana balik ke jalan dengar. Dia kata kalau lelaki ada 2 orang isteri, kemudian kemaluan dia itu terbelah 2, satu masuk isteri belah ni, masuk belah ni, siapa yang wajib mandi? Pasal artinya dia masuk pada isteri itu tak habis, separuh dia dapat. Walaupun benda tu boleh dibincangkan, tapi kita kira ada kau nak berlaku sampai macam tu, yang nak pergi sebut nebetera tu kan, dan sebagainya kita fix. So ada andaian-andaian yang bukan semua kita terima kan. Dulu saya sebut Surumbulali dalam tulisan dia, jika sekiranya suami itu masuk keseluruhan diri dia dalam kemaluan isteri, wajib mandi ke tak? Hampir yang elok lah cak, menikah dengan King Kong. Walaupun setengah orang kata tak apalah, mungkin dia pun tulis petang-petang, saya jawab kita baca dia kata ish tak perlu kot kan. Sekali orang kata kita tak respect hasil peninggalan karya orang, tapi kita berhak juga memberi pandangan balas kan. Okey, apabila ada perkara-perkara yang disebut oleh sarjana ulama, dia bukan menguasai semua bidang. Kadang-kadang orang pergi tanya orang yang bukan bidang dia kan, dia tak tahu pergi tanya dia apa kan, dia bukan ahli dalam bidang dia. So ada pandangan-pandangan yang berbagai-bagai, pandangan yang ternyata terkeluar daripada hakikat ilmiah, maka kita boleh untuk menafikan, datanglah daripada siapa pun. Yang kita tak boleh nafikan Qurannya. Macam mana ulama tu tafsir Quran, kita boleh beza pendapat dengan dia. Semalam saya di forum hudud, kita tak boleh nafikan hudud, tapi bagaimana orang enactmentkan hudud tu, kita boleh berbeza dengan dia. Kita tak boleh menafikan haji, tapi kita boleh petikaikan tabung haji kalau sekiranya kita rasa dia buat benda tak betul kan. So ini adalah 2 perkara yang berbeza. Okey. Imam Suyuti dan beberapa orang sebelumnya juga kata sungai ni, Nil, Furat, Sayhan dan Jaihan ni semua datang daripada, maksudnya ulu dia asal tu duduk di dalam syurga, dia mengalir mai ke dunia. Kalau kata macam tu, artinya syurga duduk di dunia, ada somewhere lah kat syurga kan. Tapi dulu dia orang kata orang nak argue balik pun is not easy, because bukan orang dapat pergi follow sungai tu. Tapi sekarang ni dengan zaman orang ada mapping, orang boleh tengok, orang boleh pergi, orang tahu mana punca dia, maka ini akan menjadi satu masalah dakwaan-dakwaan untuk menganggap ia sebagai literal. Golongan yang kedua ialah para ulama yang menafsirkan bahawasanya hadis ni bukan dipahami secara literal. Hadis ni ada maksud dia. Maksud dia sekurang-kurangnya 2 maksud. Maksud yang pertama ialah mungkin unsur di dalam sungai syurga ada di pada 4 sungai ni, unsur tertentu. Pasal sungai ni asalnya memang hebat lah, tapi kalau kita pergi ke Mesir tengok sungai Nil, kita memang demam kan, sebab orang Mesir tak kerti jaga sungai. Sungai tak kerti jaga, apatah lagi nak jaga negeri, memang tak kerti kan. Sungai tu saya kata minggu lepas saya dah sebut dah, malu ya kan. Saya bukan nak puji negara barat kan, dalam keadaan baru ni saya sebut dalam forum rasuah masa di ibu pejabat polis, tuan-tuan, dalam CPI, Corruption Perception Index, 177 negara yang paling bagus
tak ada rasuah. Negara mana? Mesti negara yang ada Mekah dengan Madinah. Macam mana? Negara yang paling bagus ialah New Zealand, Denmark, Norway, Sweden, lagi apa tu? Ini negara-negara yang paling bagus. Tak ada rasuah. New Zealand tak ada, Denmark tak ada, Norway tak ada, Sweden tak ada rasuah. Dan ialah negeri kecil macam jiran kita sebelah, Singapura pun dia duduk pada carta yang 5 yang atas lah. Negara yang paling rasuah. Mesti negara hak tak mengucap 2 kalimah syahadat. No. Negara miskin lah, Somalia, Afghanistan. Tapi malang negara ni ada Islam. Negara kita antara yang hebat lah, pasal kita berada pada tangga yang ke-54 dan kemudian naik ke 53. Artinya ni dunia ni, kita kalau nak pergi habang kat mereka Islam mengajar tentang amanah, malu gitu ya. Ajak Islam, ajak tentang disiplin, malu ya. Islam ajak tentang kebersihan, dia pun jam sungai hampa jaga tak elok. Sebab mereka buktikan. Bila mereka buktikan, kenapa mereka bukti? Bukan kerana mereka beriman dengan Tuhan pun. Finland satu lagi antara negara yang bagus. Bukan kerana mereka beriman dengan Tuhan pun. Finland, Finland dia Lutheran, dia negara dia nak macam Protestan tapi Luther, betul-betul Luther, Martin Luther. Dia, negara-negara ini, kerana mereka fikir untuk keselamatan mereka sendiri, moral mereka sendiri. Mereka tak buang sampah ikut jalan, mereka tak buang sampah. Kita naik kereta buka-buka, buang-buang. Orang belakang, saya mesti horn kalau buat macam tu. Saya kita fikir apa? Biar pergi ya, kalau tidak pakcik sapu tu nak buang apa pula pergi esok. Kita tak sayang negara kita. Pasal apa kita tak sayang? Pasal semua pakat tak sayang. Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya selalu sebut dulu sikit. Apabila dia tengok tentera bawa harta daripada Rom, Parsi balik ke pusat ke Madinah, tak ada siapa yang curi harta, dia kagum. Tapi Ali bagi tahu dia, nak heran apa? Afafta fa'afau la rata'ta la rata'a. Engkau itu iffah, kau tak ambil yang salah, demikianlah rakyatmu. Jika engkau bermewah-mewahan, kau ambil yang salah, demikian juga rakyatmu. Saya pergi masa forum rasuah baru ni, saya suka dengan Datuk Ketua Polis Kedah. Ada satu lagi pada bahagian integriti, dia forum, dia kata sebenarnya semua cerita tentang rasuah dalam polis ni apa semua adalah persepsi sahaja, tidak benar, macam-macam lah. Dia cerita dia daripada integriti, dia bahagian polis memang pandai pun. Tapi penutup tu Datuk Ketua Polis Kedah, Datuk Ahmad Ibrahim sebut, saya suka dia sebut. Dia kata, saya dengar cerita rasuah dalam polis ni daripada hari saya nak masuk sampai law. Pak saya tak bagi saya masuk polis. Dia kata macam mana orang tak boleh ada persepsi negatif. Dengan gaji kita yang banyak tu, kita memiliki benda yang luar biasa. Kereta sampai 5-6 biji, handphone mewah-mewah, jam mewah-mewah. Kita pegawai polis biasa, mesti persepsi ada. Tu ketua polis tu, dia sendiri beritahu. Yang kipas beritahu lain, yang Karen beritahu lain. Contohlah.
Artinya ini negara orang Islam, kita negara orang Islam. Sekarang bila kita tengok Sungai Nil ni mungkin kalau dia duduk di New Zealand kita lebih faham hadis ni. Itu saya nak cerita. Bila dapat pergi tengok dia punya nilai air dia kan, kadar mineral dia, ni nak kaji apa, semua ada pampers, ada apa, tuala wanita ada, semua terjun masuk dalam tu. Kalau pergi cedok, ni lah ayat daripada surga, demam, masuk surga masuk surga terus. Sekali minum masuk surga terus. Ini menyebabkan banyak benda. Barangkali para ulama bila dia tengok Sungai Nil dulu, bagaimana kesuburan dia dan sumbangan dia pada zaman yang tak tercemar lagi, cantiklah. Cantik. Jadi hari ini bila kita tengok Sungai Nil, sungai syurga kita pun jam. Tapi Nabi bercakap pada asal sungai ni. Demikian juga Furat, dan demikian juga sungai-sungai ni semua. Dan manusia ni, agama ni ada nilai. Sebab tu kita pergi ke negeri-negeri orang putih, pergi ke Oxford ke, kita Cambridge ke mana, dia orang biasanya akan buat college ni dekat dengan sungai, supaya sungai itu dapat masuk ke dalam college dan kediaman mereka dan bersih. Kita kalau sebut pusat pengajian Islam, kebanyakan orang terbayang Azhar lah. Tapi di Azhar kita pergi Kairah, antara bandar paling kotor dalam dunia ni. Yang saya kata, kotor, sampah tak tahu nak buang tak mana, jalan tak tahu, one way, two way. Panggil arkitek Jerman mai tengok Kairah nak susun balik, tak ada satu kaedah melainkan kena bunuh buang semua. Ayat ni buat ayat lain ni kata. Tak boleh. Perdana Menteri Israel lama kata, rakyat Mesir reti beratok naik bas aku bagi percuma terus Palestin ni. Tak payah. Manusia tak boleh berdisiplin. Yang saya kata, nak kereta tak ada disiplin, tak ada tayar tak apa lagi, jangan tak ada horn. Cuba bayangkan. So inilah dunia Islam. Pasal apa orang barat duk luku kita, orang pandang lekeh yang kita cerita Islam, tapi kira Islam tak ada apa example kita nak bagi kat dunia ni. Tak ada contoh apa. Mereka belajar daripada kita dulu. Semua benda ni, kemajuan teknologi, mereka ambil daripada tamadun Andalus masa kita berada di kemuncak tu. Yang saya cerita the highest apa nama quality of glass ni, akhirnya orang buat kristal apa, Andalus semua. Andalus, orang Islam, satu perpustakaan Andalus dia ada 60 lebih perpustakaan, sama dengan seluruh buku di Eropah. Hebat tamadun. Semua pakar apa? Pakar perubatan, pakar muzik, semua daripada dunia Islam. Al-Farabi dan seumpamanya boleh buat muzik bagi orang senyum, boleh buat muzik bagi orang menangis. Itu yang saya cerita, mereka tubuhkan Bimaristan. Bimaristan tu bahasa Parsi. Hospital dalam dunia Islam. Bukan setakat pergi masuk hospital duk tunggu nak keluar, tapi hospital ada pokok, ada muzik, ada bunyi air. Kerana dia kata bukan saja ubat tubuh, tapi juga ubat mental manusia. Tamadun tu Islam punya. Barat ambil. Masa awal Barat engage dengan tamadun Islam di Barat, di Andalus, melalui kerana jalannya, dia punya bridge ni adalah Andalus lah, Europe. Ketika itu mereka duduk di alam gelap lagi, Dark Ages lagi, duduk pada dunia gelap, zaman gelap Eropah. Orang pergi mengaji sains kena bakar mati. Orang yang terpaksa saintis kena menyorok nak belajar. Kalau kata ada bulan, ada bintang pusing ke apa, bakar mati. Sains dianggap sihir sebagainya. Ratusan saintis yang dibunuh. Pada tahun 80 lebih baru Pope Vatikan meminta maaf untuk seluruh saintis-saintis yang dibunuh oleh gereja.
Karena mereka kata ilmu sains ini ialah syirik, kerana ini adalah ilmu Islam. Ilmu ini membawa kerosakan akidah. Tapi akhirnya terbalik. Bila penjajah datang balik ke Mesir, datang balik ke Yaman, datang balik ke dunia Islam dengan ubat yang diajar oleh orang Islam, ketika itu penjajah dah cekap, ilmu perubatan dah canggih. Orang Islam pula duk pergi ambil kubur Tok Wali, duk jampi budak. Ubat tu boleh kat penjajah, mereka develop. Bila penjajah tanya orang Egypt dan tanya orang Yaman, mana lebih kuat antara jarum penjajah ini dengan Islam kamu, yang mana Islam tu tafsirannya tanah kubur Tok Wali yang dibubuh atas kepala budak. Bubuh atas kepala budak tu basah gitulah, tak sihat-sihat. Penjajah main pagi 1 jarum 5 minit bangun sihat. Orang Islam hilang keyakinan, mereka pergi ke Paris. Lalu berlakunya sekularisme, dan sebahagian orang Arab hilang kepercayaan pada agama. Bukan agama, tetapi kesyirikan, kerana sebahagian orang agama menjual agama dan memasukkan unsur khurafat dan syirik di dalam agama. Yang ni kita jangan bagi ulang dalam sejarah negara ni. Bila duk mai kuat agama ni, dia duk jadi pelik. Bukan duk tauhidkan Allah, duk pelikkan Tok Syekh. Selit serban gambar ni, gambar ni, bubuh slipper, tak lama lagi ambil slipper, bubuh sak lagi ke slipper Tok Syekh. Pada-padalah Tok Syekh tu pun. Bukan semua orang soleh sangat maknanya. Pitanya bini dia lah. Bukanlah saya tohmah semua kan. Kadang-kadang kita lebih sangat. Jumpa ustaz berapa kali tengok Nabi, ampun. Ustaz pun nak kata tak nampak macam malu juga. Adalah 2 kali macam tu. Ini menyebabkan agama jadi kelang kabut. Manusia tidak balik kepada asal. Agama ini, kata Al-Imam Ibn Qayyim, agama ini qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah dan Rasul kata. Ustaz ke, bekas mufti ke, ada PhD ke, kata dia tak valid. Sehinggalah kata-kata itu bersandar kepada apa yang disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tafsiran pertama apa dia? Unsur sungai di syurga tu ada pada, contoh nak bagi faham dah, api yang kita ada panas ni sebahagian juzuk daripada api neraka. Macam tu lah nak bagi faham. Tafsiran yang kedua daripada tafsir, tadi ada 2 tafsir, satu tak tafsir, yang tu dia kata maksud daripada syurga ni, maksudnya sungai ini akan menjadi merentasi kawasan-kawasan yang sungai ini ada. Di sekeliling sungai ini manusia-manusianya akan beriman. Maksudnya mereka ini akan beriman, maksud Islam akan sampai di persekitaran sungai ini. Ini tafsiran yang kedua, Allah Ta'ala. Okey, kita pergi hadis yang berikutnya. Hadis ini kita nak sebut sikit lah. Wa anhu qal, wa anhu siapa? Tuan-tuan, ni saya suka kita ni mengaji. Jadi mengaji ni kita tulis sikit, beli kitab, macam ramai ada kitab. Saya pun tak sempat nak buat duit jual kitab. Kita beli sendiri lah. Bukan salah pun, tapi saja. Okey. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi, Nabi pegang tangan aku, faqala khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad wa khalaqa ash-shajara yawm as-snain wa khalaqa al-makruha yawm as-thulatha wa khalaqa an-nur yawm al-arbi'a wa batha fihi ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asri min yawm al-jum'ah fi akhir al-khalqi fi akhir as-sa'ah. Okey.
fi akhir sa'ah minan nahar fima bainal asri ila al-lail. Rawahu Muslim. Okey. Hadis ni adalah hadis yang jadi satu masalah panjang di kalangan para ulama. Kita baca terjemahannya dulu. Siapa dia jadi masalah? Kata Abu Hurairah, Nabi Rasulullah pegang tangan aku. Ni hadis riwayat siapa ni? Muslim. Bila hadis ni riwayat Muslim, supposed to be sahih. Dia mesti patutnya pada status sahih. Tapi dari segi rawi, maksudnya para periwayat dalam sanad dia, chain of narration, rangkaian sanad tu, transmitter ataupun narrator, dia panggil periwayat tu, mereka ini dari segi rawi okey, kita tik, diterima. Tapi masalahnya ialah pada teks ni. Pasal syarat hadis sahih tu, dia bukan saja rawi tu kena siqah, adil, bersambung, tapi teks tu sendiri dia tak boleh syaz, dia tak boleh bercanggah dengan Quran ataupun bercanggah dengan riwayat yang lebih dipercayai. Okey, apa masalahnya? Dia kata, Nabi kata Allah ciptakan tanah pada hari Sabtu dan ciptakan padanya bukit pada hari Ahad dan ciptakan pokok pada hari Isnin dan ciptakan makruh pada hari Selasa. Dia terjemah apa makruh situ? Perkara-perkara yang tidak disukai, yang ni Tuhan tak suka, dia cipta pada hari Selasa. Dia ciptakan cahaya pada hari Rabu. Dia tebarkan dawab, binatang-binatang yang merata ni, pada hari Khamis. Dia ciptakan Adam selepas waktu asar pada hari Jumaat. Pada fi akhiril khalq fi sa'ati, pada akhir penciptaan, iaitu pada satu waktu di hari siang, di antara asar dan malam. Jadi semua hari ini berapa? Jadi berapa hari je dah? Sabtu, daripada Sabtu sampai Jumaat, jadi berapa hari? Jadi 7. Okey. Sebab apa jadi confused? Sebab Quran kata berapa hari? 6. Quran kata laqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Sesungguhnya kami ciptakan langit dan bumi dan perkara antara keduanya di dalam masa 6 hari. Ma massana min lughub, dan kami tidak disentuh oleh keletihan. Yahudi kata cipta 6, hari ke-7 Tuhan letih, Tuhan berehat. Sebab itu dia pun berehat. Yahudi dia nakal sikit, kan? Tu sebab tu Quran terang-terang beritahu kami tidak disentuh oleh keletihan. Tapi hadis ni telah bagi tahu 7. Okey, kita bahas dulu apa kata ulama dulu. Dan kemudian pasal Al-Quran, banyak ada ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dia buat bumi ini dalam urusan bumi dalam masa 2 hari dan banyak perkara. Dan 1 hari di sisi Tuhan tu sama juga apa? Dengan 1000 tahun. Ada ayat dia sebut 5000 tahun. Berdasarkan itu masa yang kita sebut masa yang tak sama dulu. Masa yang tak sama, kerana masa ni di sisi kita lain, di sisi masa kita, hari kita ukur 1 hari ni dengan tenggelam dan timbul dan tenggelamnya matahari. Tentu hari di planet lain bukan hari macam kita, mesti hari dia lain.
Dan masa itu sesuatu yang tidak sama antara satu tempat yang dengan satu tempat yang lain. Dan ini yang disebut oleh Newton, yang disebut oleh Einstein, dan kemudian sebenarnya Quran telah sebut benda ini terdahulu pada mereka. Okey. Jadi bila tengok ada pertentangan, Al-Imamul Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir dan juga Ali Al-Madini, ni guru besar Al-Imamul Bukhari, mereka kata hadis ni tak boleh pakai. Ni Bukhari kata, tapi dia ada dalam Muslim. Bukhari guru Muslim, dia kata tak boleh. Dia kata benda ni, sebahagian mereka kata benda ni bukan daripada Abu Hurairah, benda ni daripada Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar ni siapa dia? Ni dia kena ngaji sikit lah kan. Ka'abul ataupun Ka'abul Hibr ataupun Ka'abul Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah satu orang Yahudi yang masuk Islam. Ada Yahudi yang masuk Islam pada zaman Nabi. Mereka itu orang alim Yahudi seperti Abdullah bin Salam, iaitu Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Antara tokoh alim Yahudi yang masuk Islam tapi bukan pada zaman Nabi. Walaupun ada yang kata dia zaman Nabi, sebenarnya dia bukan zaman Nabi. Yang sahih dia mungkin pada zaman Umar bin Khattab ataupun mungkin nak awal sikit pun pada penghujung zaman Abu Bakar Siddiq. Ka'abul Ahbar, dia dikatakan sangat alim, banyak ilmu tentang kitab-kitab lama. Tuan-tuan kena tahu environment orang Arab ni, kadang-kadang yang muda-muda mungkin nak kena faham keadaan. Sekarang nanti 10 tahun lagi orang tak boleh faham apa yang kita cakap sekarang ni, sebab dia punya konteks dah berbeza. Sekarang bila kita sebut suatu maklumat, apa yang otak kita fikir? Kita pergi cari di internet. Kita tak fikir cari buku dah. Nak baca buku mungkin, tapi kita klik internet, duk main handphone, duk cari maklumat kan. Daripada duduk atas katil sampai masuk bilik air, pegang handphone. Okey. So orang itu dulu, itu sekarang. Zaman dulu orang Arab mereka ni bukan ada, mereka bukan macam orang Yahudi. Orang Yahudi dia ada lama latar sejarah tentang maklumat ni, tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelum, Yunus. Mereka dah dengar dah datuk nenek mereka. Tapi Arab tak ada. Arab hanya tahu tentang Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Yang lain mereka tak ada. Orang Yahudi ada Taurat, ada Talmud. Orang mungkin yang masuk Kristian, mereka ada Injil, walaupun telah diubah tapi mereka ada Injil. Arab tak ada maklumat. So maklumat mereka adalah syair, cerita. Bila ada orang masuk daripada Yahudi masuk Islam, mereka ni duk cerita benda-benda yang lebih ekstra punya cerita. Nabi cerita hak ni, dia punya extra edition dia tu, tambahan dia tu memang macam-macam lah. So telinga orang Arab suka dengar. Mereka mungkin ada satu perkataan Nabi Yusuf ataupun macam isteri Al-Aziz, tapi cerita-cerita Zulaikha ni, yang ni tambahan ada kat orang Yahudi. Bila orang Yahudi masuk Islam, mereka bersembang, ramai orang suka dengar. Termasuk yang suka dengar sebahagian di kalangan para sahabat Nabi SAW. One of them, salah seorang mereka, Abu Hurairah. Ini fakta. Bukan kerana Abu Hurairah itu nak membenarkan apa yang mereka cerita, tapi dia ni kan dia suka kumpulkan hadis. Kemudian ada jumpa Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar cerita yang ni banyak cerita, dan dia alim. He was a scholar, a big scholar. Dia satu orang alim Yahudi masuk Islam. So Abu Hurairah banyak pergi dengar dia. Bila Abu Hurairah banyak dengar dia,
Kadang-kadang bila anak-anak murid orang yang duk main ambil hadiah kat Abu Hurairah dalam majlis, Abu Hurairah cerita sebahagian yang dia dengar daripada Ka'abul Ahbar. Sebahagian yang dia dengar daripada Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar ni pun bukan kata dia secara adil untuk dia, dia pun bukan kata tukang jahat. Dia masuk Islam, rekod Islam dia tu macam bagus lah. Walaupun Muawiyah ada marah sikit ke dia, macam kritik sikit cerita dia. Tapi dia mungkin tak niat nak tipu Abu Hurairah, tapi dia cerita apa yang dia tahu, apa yang ada dalam buku dia. Dan kita tahu buku Yahudinya sebahagiannya telah diubah. Bila Abu Hurairah ambil cerita ni dan Abu Hurairah cerita balik, sebahagian anak murid Abu Hurairah tidak membezakan antara hadis Nabi dan cerita sampingan Abu Hurairah yang Abu Hurairah ambil daripada Ka'abul Ahbar. Tuan-tuan faham tak? Ha? Dengar elok ni. Sekali kata Allah pi buang Abu Hurairah pula. Nu mangkuk nak tunggu ada. Kan? Okey. So ini telah menjadi satu masalah. Al-Hajjaj bin Artah dan sebahagiannya mengkritik Abu Hurairah. Bukan kritik tentang dia sahabat tu, kritik kata Abu Hurairah duk bawa cerita ni. Tapi bagi pihak yang cuba bela Abu Hurairah, mereka kata bukan dia nak cerita benda ni, tapi biasalah tabiat manusia bila ada maklumat, tiap hari duk jumpa orang, dia cerita. Salahnya bukan salah dia, salah yang nukil. Yang nukil tu dia kadang-kadang mungkin dia dah keliru antara yang Nabi punya dan yang Abu Hurairah cerita yang sampingan punya. Kalau dia mungkin tak keliru, rawi yang berikutnya yang memang daripada Abu Hurairah mungkin tak kata qala Rasulullah, tapi dia kata an Rasulillah, daripada Rasulullah. Jadi Bukhari nak faham ni, nak slow-slow boleh ikut ni. Al-Imamul Bukhari dia nyatakan riwayat ini mungkin betul Abu Hurairah sebut, tapi ditolak kerana mungkin telah keliru, bukan daripada Nabi tapi daripada Ka'abul Ahbar. Sebab kalau daripada Nabi tidak akan bertentangan dengan Quran. Sekarang dia telah bertentangan dengan Quran, maka dia bukan daripada Nabi. Dan itulah pendirian kebanyakan scholars, kebanyakan ulama hadis di sepanjang zaman. Habis satu bahagian. Tuan-tuan boleh ikut ni? Kalau tuan-tuan Lena, ni pasal baca ngaji hadis kan. Cumanya bila mari satu zaman ada orang yang cuba bagikan satu takwilan yang lain untuk hadis ni, supaya nak bagi dia tak kontradik. Antaranya Syekh Albani, dia cuba bagikan satu takwil. Guru saya Dr. Muhammad Abu Laith Al-Khair Al-Abadi, saya buat PhD dengan dia. Dia masa dia tulis kitab dia, dia tulis kitab dia, saya cerita sikit lah. Saya masa pergi ke, boleh cerita? Ada masalah? Saya masa pergi ke India, pergi dengan sahabat saya Dr. Seyuti, dia pun mengajar hadis dari Brunei sekarang, dia mengajar di UAE. Kita pergi ke India. Di India kita bawa surat daripada Dr. Bulais. Kami dapat macam jadi tetamu lah, sebab untuk ambil sanad ni. Saya tuan-tuan duk fikir ambil sanad tak, tapi saja pergi ambil lah kan. Kalau orang nak tengok sanad, boleh lah, sanad kita pun banyak kan. Tapi tak jual lah, pasal tengok market tak tinggi. Okey, saya bawa surat apa nama daripada Dr. Bulais, jumpa dengan beberapa ulama hadis India. Dr. Bulais dia ada tulis satu buku Takhrijul Hadis. Dalam Takhrijul Hadis dia tulis
Dan dia bawa naskah tu, kami bawa, dan kami pun bagi hantar surat pada guru dia. Salah satu guru dia yang terkenal, ternama di India ialah, dia baru meninggal tahun lepas. Saya pernah minta supaya dia doa pada saya. Dia doa dalam bahasa Hindi, kahai. Saya amin je lah, tak pakai, saya kira okey lah, dia kata apa pun okey. Tapi saya tahu dia orang saleh, orang baik. Dia terkenal, dia berada di Saharanpur. Saharanpur ni satu bandar di Saharanpur, maka dia dikenal dengan Saharanpuri. Dia nama Zainul Abidin Al-Azami. Masa saya pergi, saya bawa surat Dr. Bulais kepada dia. Dia dalam majlis hadis ketika itu, ramai anak murid dah. Masa tu dia macam terima surat kami, dia cakap Hindi, kemudian dia boleh cakap Arab juga. Mereka boleh baca Arab, boleh tulis Arab, tapi mereka ni hidup dalam persekitaran Hindi, mereka tak hidup dalam persekitaran Arab. Dia cakap Arab betul-betul, bukunya, bahasa buku. Jadi dia rasa tak apa gembira dengan Dr. Bulais kerana buku yang keluar tu, dia orang ada buat tashih, dia orang ada buat pembetulan. Tapi bila buku tu dicetak, semua nama-nama orang yang menyumbang disebut, tapi nama-nama ulama India tak disebut. So dia rasa macam cik hati lah. Saya duk fikir, tengok dia ulama, dia ulama kan. Biasa orang India dia makan sirih. Dia tengok dia duk makan sirih, betul ke dia ulama hadis ya? Dia fikir macam tu lah kan. Kita mungkin persepsi kita, tapi dia ahli hadis. Jadi bila kami beritahu kami datang nak talaqi kita awail dengan dia, masa tak panjang. Jadi dia macam nampak macam berat pasal kes buku tu. So saya ada minta anak murid dia seorang supaya bila kami balik, kami keluar dari majlis tu lah, lepas cakap dia, saya pun cakap dengan dia bahawa saya kata, nahnu ma na'rifuka illa min tariqi Dr. Abu Laith, ma na'rifuka illa khaira, kan. Kami tak kenal kau melainkan melalui jalan Dr. Abu Laith, dan dia sebut kau baik belaka. So tak apalah, kalau ada masalah so okey. Dia pun tak lawan apa, dia cuma dia kata sikit, dia kritik benda tu, nampak muka dia tak apa happy. Saya balik, saya suruh anak murid dia hak duk jaga dia tu buat benda salah sikit lah, bukanlah salah, tolonglah pergi ambil naskah yang dia kata ada naskah yang dia buat pembetulan sebelum kitab tu dicetak, ada dalam pejabat dia orang ni pergi ambil. Dan saya tengok, saya banding dengan kitab yang dicetak, memang ternyata kitab pembetulan hak dia tu dimasukkan banyak. Oh saya kata, oh dia ni kemas ha? Terutama dalam masalah Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban. Okey, banyak isunya, tapi saya nak cerita termasuk isu hadis ni. Termasuk hadis ni. Isu hadis ni, di mana hadis ni dia orang bagi pandangan balas. Dia orang terima hadis ni. Macam mana dia orang terima? Yang saya nak cerita. Dia orang pakai banyak tafsiran. Di antaranya Albani pun keluar dengan tafsiran ini juga. Mereka kata hadis ni boleh terima. Dia duduk dalam Muslim dah ambil kira, boleh diterima. Macam mana dia terima? Sekali saya cerita. Akhirnya saya pergi dan tengok, okey lah, saya pun terima. Cuma saya nak cerita pasal dia tak setuju tadi. Akhirnya malam lepas Isya, dia datang ke tempat kami. Ada budak-budak Melayu seorang dua. Mereka tengok, mereka terkejut, Syekh ni datang. Allah, dia kata Syekh Azami. Mereka pun jemput dia kata, mana dua orang Malaysia tadi? Saya pun keluar, saya kata, Syekh kalau ada apa-apa patut saya pergi, saya tak perlu datang. Tak apa, dia kata besok malam datang ke perpustakaan aku dan baca kitab awail dengan aku. Tu saya pergi dan baca kitab dia, lama lah, daripada petang sampai malam, sampai tengah malam, tak nak habis kitab tu. Tapi saya tengok memang dia pandai lah, maksudnya dia ingat rawi-rawi semua kelebihan dia. Okey, apa benda mereka takwil hadis ni? Mereka kata 6 hari yang disebut dalam Quran itu ialah merujuk kepada hari alam keseluruhan. Itu hari lain. 7 hari yang disebut dalam hadis ni hari dunia ni. So hari alam lain, hari dunia lain, dan hari bagi Tuhan ni berbeza-beza. So tak ada apa yang bertentangan. Ini tafsiran mereka. Tapi tafsiran orang yang tolak ni pun bukan sebahagian. Yang tolak ni siapa? Al-Bukhari, Ali Madini, dan ramai lagi tolak.
Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tolak, Ibn Kathir tolak, mereka kata benda ni tak boleh. Maksud dia tak ngam. Tapi kalau ditafsirkan 2 hari macam tu, nampak macam ada sikit wajah lah. 2 jenis hari. Hari dunia ni hari yang kita duduk ni, sedangkan hari yang alam semesta ni hari lain, hari di sisi Tuhan. Dan perkataan yaum itu, hari tu, iaitu waktu tu boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai. Itu yang mereka takwilkan. So saya hadis ni, saya nak cerita hari tu cipta ni, hari ni cipta ni, kita tak tahu hakikatnya macam mana, tapi ulama khilaf tentang kedudukan hadis ni. Sedangkan hadis ni adalah Muslim, menunjukkan hatta hadis kalau ada dalam Muslim pun, ulama ahli sunnah kalau dia tengok bertentangan, dia reject. Menunjukkan Islam begitu telus dalam soal ni. Walaupun secara umum kita kata Sahih Bukhari dan Muslim sahih, rawinya tak dipetikai, tapi yang dipetikai ialah teks dia. Maka kalau golongan anti hadis kata ulama Islam ni tak fikir teks, mereka fikir, mereka kaji teks. Mereka ni pakai riwayat je, apa kata ni bertentangan, mereka tak fikir. Hampa baru baca kemarin dulu, terjemahan pun orang sudah baca benda ni, dan mereka menilai. Kita boleh terima lagi benda yang dianggap sebagai tepat dan tak tepat. Dan begitulah keluasan ilmu dalam hal ni. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tuan-tuan yang baru datang kan, kalau nak datang lagi, kalau buku tak cukup, ubat dia memang kena beli buku lah. Saya mengajak ni, tapi bukan masalah orang datang, tapi yang kepuasan kita mengajak bila kita tahu orang ada buku dan dia faham, besok dia nak terang balik ke orang, dia tahu. Walaupun sebahagian tuan-tuan hufaz, para penghafal hadis dan seumpamanya dah ingat, tapi eloklah juga carilah buku di mana-mana. Apakah hukum mengada dan menghadiri majlis berendui yang sering diadakan bagi menyambut kelahiran bayi? Siapa jatuh tu? Okey, tuan-tuan, ada beberapa benda. Kalau kita jadikan satu majlis itu bukan majlis agama, maksudnya kita dapat baby, lepas tu kita suka ramai-ramai family mari, ni aku dah dapat anak lelaki ni, main rumah semua, panggil adik-beradik main makan lah, beli yang tu lah, makan sonok-sonok, berimpun. Dan kita tak katakan disunatkan berimpun bila dapat anak, kita tak kata. Tapi oleh kerana kita manusia, kita bersosial kan, so tak ada apalah, itu sebahagian daripada culture ataupun sebahagian daripada kehidupan. Berendui ni pun saya nak kena tengok macam mana. Kalau berendui maksud bila budak mai asal rumah tak ada endui, pergi cari endui gantung, syok-syok, bukan kata disunatkan pasang endui. Dia tak kata saja dah dapat endui bubuh budak kemudian bernasyid sikit, tanda seronok ramai-ramai, tanpa kita associate benda ni, kita kait dengan benda ni dengan agama. Itu soal kehidupan. Tapi bila kita kaitkan dengan agama, disunatkan buat yang ni, kita kaitkan, yang ini dia akan menjadi benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah. Kita kaitkan. Jadi kalau sekadar berendui itu suka-suka, dah baru lahir dapat anak, nak syok-syok bagi dia dengar lagu, menyanyi nasyid ke apa, tak ada masalah apa. Tapi kalau disedut berendui, bacaan-bacaan sunat ketika berendui, sunat ini dia akan pergi kepada satu bentuk taqarrub kepada Allah, mubalaghatu fit taqarrub, berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam satu bentuk ibadat. Ini tidak boleh. So kalau nak berendui saja, nak pasang endui tak apa, tapi kalau nak buat sunat-sunat berendui, dia tak boleh.
Bagaimana dengan orang yang rajin bersedekah dan puasa tapi tidak menjaga solat di akhirat nanti? Tak jaga solat ni, kalau erti kata dia tak solat, dia tak boleh selamat. Walaupun sedekah tu Tuhan terimalah pada majoriti para ulama. Sebahagian para ulama menyatakan orang yang meninggalkan solat menjadi kafir. Dalam mazhab Ahmad menjadi kafir. Tapi majoriti kata dosa yang paling besar. Awwalu ma yuhasibun abd yaumal qiyamah as-salah. Benda yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat seorang hamba itu apa dia? Salat. Di salat. Jadi taklah kita kata hang jangan duk sedekah, hang tak solat. Kita tak kata. Kita kata hang salat, dan sedekah dah benda yang bagus. Sedekah benda yang bagus. Dia salat. Setengah orang ada orang dia puasa tak puasa, dia sedekah. Tak tahulah, bukan semua orang kata lah. Orang suka kata kat mamak, bukan mamak semua salah. Dia berkata puasa payah, sedekah rajin. Semalam, minggu lepas ada yang tanya pasal umrah. Jadi dia mai tanya balik maksud dia. Saya kata kalau umrah berdasarkan kepada niat. Kalau kita niat, kalau kita pergi pada musim, kata kita pergi pada Syawal, kita buat umrah yang wajib, kemudian kita ikuti dengan haji. Itulah umrah wajib kita. Tapi kalau kita pergi pada musim lain, kita niat itu umrah sunat. Umrah sunat lah. Dan kita tak diwajibkan untuk pergi perjalanan haji melainkan sekali, iaitu kita pergi haji. Dalam perjalanan itu kita juga buat umrah. Sama ada kita buat sebelum ataupun selepas pada satu perjalanan haji. Lain-lain dari perjalanan tu, biasanya manusia ini niatkan sunat, dia sunat lah. Takkan orang pergi lepas tu patah balik pergi pula untuk perjalanan bagi umrah. Semasa dia haji, dia buat juga umrah yang wajib bagi dia. Maka umrah-umrah yang lain, yang mana orang duk ajak pergi umrah ni, hanya tidak diwajibkan. Yang wajib ialah perjalanan haji. Satu, di dalam perjalanan haji tu dia akan selitkan umrah. Di situ yang kita sebut qiran, kita sebut apa lagi? Tamattu', dan kita sebut ifrad. So hak mana duk pergi ni, hak mana duk pergi sebab saya kata berdasarkan niat dia. Kalau dia pergi sampai-sampai dia nak buat umrah dulu, dia boleh buat umrah dia dulu, kemudian dia buat haji, kemudian ataupun dia buat haji dulu kemudian dia buat di dalam satu perjalanan haji. Dia kata, apakah bila kata Nabi tak pernah buat itu satu hujah? Ia sebahagian daripada hujah, bukan keseluruhan hujah. Tengok dalam bab apa. Kalau dalam bab ibadah, Nabi tak pernah buat hujah. Tapi kalau dalam bab muamalah, Nabi tak pernah buat, belum tentu salah. Nabi tak pernah buat, tak salah. Pokoknya Nabi mungkin tak buat sebahagian daripada urusan jual beli yang ada hari ini, tapi dia tak salah. Tapi ibadah mesti ada contoh ataupun ada asas daripada Nabi, sama ada perkataan baginda ataupun perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan jari ketika tasyahud menepati sunnah? Hadis menunjukkan Nabi mengisyaratkan jarinya, dan ada riwayat menunjukkan Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Cumanya tidak ada riwayat spesifik yang menunjukkan masa bila Nabi gerakkan jari. Maka sebahagian berijtihad, Nabi gerakkan jari masa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Sama ada seorang tu mengisyaratkan dengan jarinya secara diam begitu, ataupun dia menggerak-gerakkan jarinya daripada awal sehingga akhir. Kedua-duanya itu ada nas. Tapi mengisyarat,
Walaupun sebahagiannya menganggap sebagai ziyadah siqah, ada yang menganggap sebagai syaz dan seumpamanya, tapi kedua-duanya itu ada dalil. Sama ada seorang nak mendiamkan ataupun menggerakkan, kedua-duanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia kata kita gerak masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada qaul para ulama, tapi min hais dalil, untuk menentukan dari sudut dalil, untuk mengatakan menentukan di situlah bergerakkan, tidak ada. Tapi nak kata bergerak, memang ada bergerak lah. Di mana? Wallahu ta'ala alam. Kerana dia sebut bergerak, boleh bergerak daripada awal sampai akhir. Ataupun dia mendiamkan juga, memadai untuk dia. Saya cadangkan, bagi yang duk bergerak ni, kalau sekiranya tempat tu semua orang faham bergerak, ada qaul para ulama yang menyebut tentang bergerak berdasarkan hadis-hadis, dia bergerak lah. Tapi kalau dalam satu masjid tu orang tak apa nak reti daripada situ, lepas kita bergerak dia tak sembahyang, orang bagi salam dia tak salam, duk tengok, duk lali, dia mata dia pusing. Kita lebih baik pilih qaul hak diam tu je lah. Bagaimana hari bermula pada hari Sabtu sedangkan cahaya dicipta pada hari Rabu? Saya kata sebab tu sebahagian mereka cuba petikaikan hadis tu. Tapi cahaya tu bukan maksud cahaya alam ni, mungkin cahaya yang sampai ke bumi. Mungkin di situ tu boleh lah, sebab kita nak tahu pergerakan cahaya daripada matahari nak sampai ke bumi mengambil masa, kan? Jadi banyaklah takwilan di situ. Kalau tuan-tuan tak mau percaya, sokong mazhab Imam Bukhari. Konsep beramalat pada hari Jumaat berdasarkan surah Al-Jumu'ah. Apa dia? Saya jawab dahulu ni. Saya kata dalam Islam sebenarnya bukan ada hari tertentu. Hari cuti Islam tak ada. Seorang cuti bila dia letih ya. Bukan ada. Nabi tak pernah tentukan hendaklah cuti pada hari Jumaat. Nabi tak pernah tentukan. Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka kadang-kadang bergilir untuk pergi kepada Nabi. Ada Sayyidina Umar, dia satu hari dia pergi, satu hari jiran dia pergi nak dengar Nabi ajar apa. Kerana mereka tak ada, mereka bukan kerja kerajaan masa tu, mereka bukan government servant yang mana mereka semua kerja masing-masing. Tapi bila manusia dah ada kerajaan dan perlukan penyelarasan, baru orang buat cuti. Ini peraturan yang datang kemudian. Tapi untuk orang kata hari Jumaat ni tak elok lah buka kedai, susah kita nak kata tak elok. Tak elok tak ada siapa. Kerana Quran kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'." Apabila diseru kamu pada hari Jumaat, bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menunjukkan hari Jumaat orang berjual beli. Pasal apa Tuhan suruh tinggal jual beli? Kalau dah hari Jumaat memang hari tak boleh berjual beli, Tuhan kan kata keluarlah daripada rumah, jangan duduk tidur lagi, kan? Tak, Tuhan kata tinggalkan jual beli. Sebab tu yang diharamkan jual beli itu ialah pada waktu masuknya Jumaat, bukan pada hari Jumaat. Wa idza qudiyatis salah, apa dia? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, Quran suruh apa? Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, carilah kurnia Allah, sambung kerja. Artinya salah ataupun tidak kerja hari Jumaat? Tak salah. Cuma salah kata cuti hari Jumaat? Tak salah. Tak boleh lah kata cuti hari Jumaat salah. Kalau cuti hari Sabtu boleh, takkan cuti hari Jumaat tak boleh? Ada juga kebaikan cuti hari Jumaat. Mungkin boleh orang pergi Jumaat awal, mungkin boleh orang senang nak beribadat, orang nak pergi apa? Dapatkan fadilat-fadilat Jumaat tu.
Tapi dalam zaman moden macam-macam juga. Bila cuti hari Jumaat, dia juga bermusafir pada hari Jumaat cuti. Orang musafir tak wajib mayang Jumaat. Bila cuti kalau bila kerja hari Jumaat dalam zaman sekarang ni, ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kelebihan dia, semua hak kerja kilang, kerja pejabat, semua kena pergi masjid, takkan duk menyorok di Kelang, bah orang bagi. Kalau tak pergi pun, aku tak mau. Subuh tak semayang, Jumaat sampai. Pasal bukan kerana malu ke Tuhan, malu ke kawan. Tapi kalau cuti hari Jumaat, mungkin juga akan ada orang tidur dalam rumah, tak keluar-keluar. Mungkin ada orang bermusafir dan dia tak boleh difardukan Jumaat. Ada pro and con. Tapi kalau kita nak kata negeri itu telah benar-benar menjadi Islam kerana cuti hari Jumaat, pun tak juga. Kita nak kena tengok keseluruhannya. Kena cuti hari Jumaat, mungkin niat dia bagus, tapi niat-niat yang lain kenalah. Jangan pukul orang, jangan godam orang dalam terowong, semua kena. Kita tak kata, siapa mau kata. Apakah yang dimasukkan dengan ikhtilat? Ikhtilat maksudnya bercampur. Yang ni kita akan pergi dalam kuliah yang asing tentang ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Kadar-kadar. Ada orang kadang-kadang berlebihan sampai macam lelaki yang perempuan tak boleh cakap. Kalau nak cakap kena tulis surat. Sekarang ni tak tulis SMS kan. Zaman Nabi bercakap, Nabi pun bercakap, Nabi lalu Nabi tegur. Orang datang, wanita tanya dalam majlis, Nabi tak kata wanita yang tanya dalam majlis kena hantar kertas. Tak. Orang tanya dalam majlis, sahabat tengok, wa kana imra'atun hasna, perempuan cantik. Dia bangun, dia tanya, mereka kritik Nabi. Ada wanita yang datang dalam surah Al-Mujadalah, dia datang, dia bantah suami dia tentang dia mengadu pada Nabi, mengadu pada Allah. Allah sebut Mujadalah, maksudnya munakabah yang berdebat, yang berdebat tentang suaminya. Imam OKU, dia solat tak berdiri, makmum boleh tak ikut? Makmum boleh ikut. Dan Nabi pernah solat duduk disebabkan kerana baginda jatuh daripada kuda dia, unta dia, dan makmum ikut di belakang. Dan sebahagian riwayat ulama khilaf dalam hal ni. Dia kata kalau imam duduk, makmum pun duduk. Walaupun ini sebahagian di kalangan para ulama berdasarkan hadis Nabi duduk dan sahabat duduk. Cumanya kita ada pilihan lah. Bila dah imam tu patah, dia ganti imam lain lah. Kerana untuk imam ni pun satu hal jugalah, bukan semua lah. Sebut biar kan, pasal rakam kan. Tu imam ni kan, baguslah yang jadi imam. Tapi kita tak boleh nafi. Sebenarnya bukan, ini manusia. Dia bukan soal imam, tapi soal kuasa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tengok ramai orang yang zuhud dalam masalah pakaian dan makanan, tapi tidak dalam soal riasah, kepimpinan. Dia warak bab makan ni, tapi bila bab dia dah tak boleh dah jadi imam dah. Suara pun tak apa nak keluar, gigi pun berapa kali tukar. Dia tetap bila dia nak suruh tukar jadi imam, dia tak mau. Dia tak aku boleh lagi. Walaupun dia sebut pun dah tak berapa nak bunyi lah. Suara dia tak keluar. Mai lah orang baru nak jadi. Dia kata budak tu baca Fatihah tak kena. Padahal bukan tak kena, dia tak puas hati. Susah. Sebab itu manusia dia tak mau tinggalkan tempat dia. Sebab itu golongan agama, ustaz-ustaz, hakikatnya mereka bersaing kerana soal ni. Bukan soal dia kaya harta satu hal, tapi soal merebut pengaruh. Kerana manusia ni hidup dengan apa? Dengan harta dan pengaruh. Orang politik, kalau dia ada duit, dia tak ada pengaruh, dia nak buat apa? Sama juga dengan orang agama, kerana pengaruh. Sebab itu yang selamat ialah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa manusia tak mau akui benda yang dia salah? Sebenarnya pendapat saya hak saya bagi sebelum ni sebenarnya salah. Tak ada dalam hadis Nabi. Dulu saya duk ingat orang tua buat benda ni betul. Dia takkan kata. Satu orang hamba Allah, kalau saya sebut nama tuan-tuan semua kenal, saya tak mau sebut. Dia kata, Syekh Hasri, kalau betul yang anda sebut ni kita terima sungguh. Habis tu selama ni kami sebut salah. Dia kata, bukan salah, tapi bukan ana betul. Tapi benda ni adalah hadis. Kalaupun adalah hadis, takkanlah kita nak memalukan orang tua lama kita. Alasan sama. Dan kita tahu apa yang duduk dalam kepala dia. Dia takut nanti orang tidak respect. Dia mungkin benar pada satu sudut, tetapi manusia terpaksa bertemu dengan dua keadaan. Dia boleh kata sebenarnya yang mereka buat itu pun tak salah pada sisi mereka, kerana mereka sangka ada hadis. Dan Allah itu maha pengasih, penyayang. Dan apabila telah zahir hadis yang sebenar, kita dah tahu, kita amal dengan hadis ni, moga-moga Allah Ta'ala bagi mereka dengan kadar pahala yang lepas itu, dengan kadar pengetahuan mereka. Kalau kerana orang dulu amal, kita tak boleh bangkang dah, susah. Dulu orang mandi safar. Tuan-tuan tahu mandi safar? Mandi tolak sial, tolak bala. Haji Samad tahu, tapi dia tak pernah buat. Dulu siapa yang telah tukang tulis semua ni ayat-ayat mandi safar ni? Bukan kaki sabung ayam yang tulis, semua lebay. Dulu orang naik pelamin, penyeri muka, bawa dengan lilin apa semua, tabuk. Hak duk baca doa ni siapa? Semua golongan agama, tabuk beras kunyit. Yang tolong pelepaskan balak dengan tepung talam, bukan tepung talam, tepung tawar. Saja. Dengan tepung tawar ni siapa? Golongan agama. Kalau kita kata oleh kerana ustaz pernah buat, kita tak boleh nak perbetul, nanti dia malu, kita tak boleh nak selesai masalah agama. Kita terpaksa kata hak tu salah. Habis tu dia buat, dia ahli neraka. Kita tak kata, kita tak tahu. Firaun tanya Nabi Musa, fama balul qurunil ula. Musa, kalau hang betul, apa jadi tok nenek dulu? Nabi Musa kata apa? Ilmuha inda rabbi. Cerita depa ni Tuhan punya, bukan aku punya. Aku main abang ni. Ni aku abang. Bahagian ni aku abang. Bahagian depa Tuhan urus. Mungkin depa ada keuzuran depa dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu keadaan dia. Tapi aku main abang benar. Yang ni kerja kita, yang kita mesti lakukan, dan ni anak-anak muda mesti lakukan, dan kita akan meneruskan agenda menyebarkan yang benar ini, insya-Allah, dengan hikmah, dengan apa kita akan sebarkan yang benar, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, sedikit Bukan ada kenuri ni umum. Sebelum tuan-tuan pergi jamu selera tu, di belakang sana ada jualan madu yang kita kata jualan amal untuk anak-anak yatim Chiang Rai, Mepau. Masih ada sedikit botol lagi, RM40 kot sebotol. Itu yang pertamanya. Ya, RM45. Yang keduanya, kita ada buat kutipan untuk saudara baru Abdul Rahman yang punya 10 orang anak.